Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Okay, everybody boleh nampak tak cikgu punya screen? Boleh. Alright, okay. Hari ini kita akan sambung, kita still dalam bridging module, okay. So kita akan start, maksudnya bridging module ni untuk untuk fill the gap lah between yang knowledge semasa sekolah rendah dengan knowledge waktu sekolah menengah untuk yang PT3 punya. Tapi cikgu akan masuk juga apa yang akan sentuh jugalah benda yang dalam buku teks untuk tingkatan 4. Alright, okay. Untuk last class kita buat pas tentang chemical hazard tu, okay. And then assignment tu boleh upload pada deadline lah. Deadline hari hari Sabtu 11.59 malam. Okay, untuk dos kumpulan yang ada ambil yang kawan yang tak masuk kelas itu, cikgu bagi extend 1 week extra. So another next week lah, 29 Mei. Okay, macam mana nak upload tugasan? Okay, ni kita tengok kita punya kelas punya page. Okay, kat sini cikgu akan ada post, cikgu akan post announcement, cikgu akan post material, cikgu akan post tugasan. Okay, belah kiri ni dia punya reminder upcoming. Okay, so apa yang kita due Saturday ni, kalau klik, okay, ni chemical hazard report group. Okay, kita tengok sini dah assign, jadi macam mana nak hantar. Oh, sorry, silap. Okay, macam mana nak hantar. Nanti semua dah tengok belum yang cikgu hantar ni? Hello? Dah cikgu. Okay, kita tengok macam mana nak hantar. Okay, sini sama je link kat bawah ni, yang biru ni dengan yang dekat bawah ni ada chemical hazard ni sama je. Boleh klik dekat sini, kemudian akan keluar macam ni, kemudian drop files je dekat sini. Tapi janganlah macam mana nak kata, nama tu pastikan namakan, namekan your file tu ikut format ni cikgu tulis. Tulis kelas dengan nama, tak payah nama full name lah. Macam contohnya Rabiatul Adawiyah ni nama panjang, di kelas 1 Garnet tulis 1 G je, Rabiatul. Okay, untuk yang buat report sahaja, yang macam buat PowerPoint ke ataupun macam buat words ke kan, semua orang kena hantar dalam kumpulan tu. Okay, tapi cikgu akan samalah, akan mark samalah sebab nanti dia tak keluar record kalau satu orang je hantar kumpulan tu. Tapi untuk video je, okay, untuk yang buat video tu satu ketua kumpulan je yang kena hantar dua. Kena hantar video dengan report tu sekali. Kemudian make sure dalam report tu pastikan ada nama member details dengan kelas lah. Okay, name dengan kelas. Kemudian pastikan file tu jangan besar sangat. Macam PowerPoint kan, boleh je export sebagai PDF. Tak perlu nak export PowerPoint macam tu yang ada transition semua tu, tak perlulah. Hantar je PDF, senang dan ringan. Okay, kita akan sambung belajar hari ni. Okay, pastikan ada buku catatan dengan your textbooks. Okay, buku catatan tu pastikan buku panjang lah, nanti senang nak lekatkan dalam tu. Okay, today kita akan sambung busy module topik 3. Hari ni kita akan belajar tentang kita tengok apa dulu kita akan belajar. Okay, ni kita tengok dulu ni. Okay, kita tengok gambar ni. Nampak ke semua? Hello? Nampak cikgu? Nampak. Okay, kita tengok bila dah belajar chemistry ni, kita cakap H2O instead of water. Bila pergi kedai, oh, can I have H2O please? So, adalah kemis. Ni yang gambar dalam grup apa dia namanya? Dalam grup kita lah. Sekejap, cikgu ada sekali suruh tanya sekejap.
Okay. Amirah dah masuk? Dah cikgu. Dah masuk ya? Okay. Kita berapa orang ni? 44, another 4%, tak apalah, nanti tak apa cikgu. Ada macam alpha tadi tu, internet ada problem, tak apa. Cikgu sharekan. Alright. Okay, bila nanti dalam cikgu present ni boleh tulis catatan dalam buku nota, tapi yang macam meme ni tak payahlah. Tulis kan. Kita tulis tarikh hari ni, berapa hari bulan hari ni, kemudian apa yang catatan dia. Okay, next. Okay, cikgu akan buat satu aktiviti sekarang. Cikgu akan bagi masa 1 minit. Okay, dalam satu kertas. Okay, boleh kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 benda kat sini. Okay, cikgu tengok. Cikgu bagi 1 minit, boleh tak semua classifykan 9 benda ni. Okay, nombor 1 yang belah kiri ni cincau. Okay, cincau. Kemudian ni liquid nitrogen. Bawah dia tu. Belah kanan ni air sirap. Okay, tengah ni dia dah tulis the rock, batu. Bawah ni ice. Okay, sini gas, tong gas. Belah kanan ni kilat, petir. Yang bawah ni adalah lava. Dan hijau ni adalah belon yang tak ada angin. Okay, classifykan. Cikgu masa 1 minute. Cikgu buka timer. Okay, dah start. Okay, siapa yang tak nampak? Cik. Okay, kelaskan dia. Ikutlah nak kelaskan macam mana. Warna ke? Keras ke? Lembik ke? Alright, time's up. Okay, cikgu dah beberapa orang. Okay, boleh cuba bagi tahu tak macam mana bagi tahu je, tak payah tunjuk gambar lah. Cakap je macam mana awak semua classifykan tiga-tiga 9 benda ni. Okay, anyone? Siapa nak buat dulu? Solid, Siapa dia? liquid dengan gas. Bagilah nama dulu. Cikgu mana tahu ni. Ramai Adif ni. cikgu. Mamak. Adif nak buat apa? Saya classifykan solid, gas dengan liquid. Solid, cincau, batu, belon tak berisi. Okay, sambung. Cikgu nak dengar je dulu. Hello Adif. Ada tak? Gas, saya buat tong gas. Okay. Lepas tu? Cikgu dengar solid dengan gas je. Ada lagi tak Adif? Kau tak boleh tulis kat chat. Minta maaf cikgu, tadi ada sedikit gangguan. Magma, lava. Apa dia? Cepat tulis.
Adi tengah tulis ke? Tak cikgu. Minta maaf tadi ada sikit gangguan. Okay. Tadi saya buat solid, cincau, ais dengan balon, batu. Lepas tu saya buat liquid, liquid nitrogen, sirap dengan lava. Gas saya buat non-gas. Okay. Non-gas. Tonggas je? Lightning tu saya tak dapat nak classifykan macam mana. Alright, okay. Siapa? Okay, terima kasih, tak apa. Okay, siapa lagi nak cuba? Anyone? Okay, Louis Fei ni siapa dia? Yik Xiao, okay. Okay, dalam ni kita tengok kat chat, Yik Xiao tulis magma lava, solid, liquid and gas. Okay, lightning, ice, liquid, balloon, no air, steam, rock. Okay, siapa nak cuba lagi? Ada siapa ada dapat jawapan yang berlainan? Kalau ada yang berlainan, boleh bagi tahu cikgu. Kalau yang sama ni macam Adif ataupun macam yang lain-lain, tak apa. Adakah yang kelaskan ikut color ke, ikut kekerasan ke? Okey, tak apa, kita pergi satu-satu. Okey, betul, cikgu akan suruh classify kepada 3 jenis. Okey, state of matter kita ada 3. Sekejap, scroll password. Sini. Okay, kita classify kepada 3, solid, liquid dengan gas. Actually state of matter kita ada 4, which is sama satu lagi, plasma. Tapi we will learn untuk tahap ni kita tak belajar plasma. Okay, plasma maybe after degree kot baru belajar. Degree pun kita tak belajar plasma. Okay, kita pergi dulu. Untuk solid, okay, kita boleh classifykan the rock ni sebagai batu, the rock. Dia solid, keadaan dia pepejal, dalam bahasa Melayu pepejal. Okay, and then balloon yang deflected ni kita bolehkan classify juga sebagai solid. And then tong gas ni pun juga kita classifykan tong gas sebagai solid. Kita tak classifykan isi dia. Alright, kita ikut konteks. Okay, and then untuk liquid, okay, untuk liquid semestinya, okay, satu lagi lupa, ice cube. Ice cube pun kita boleh classify sebagai solid, depend on that temperature lah. Temperature dia. Magma pun, lava kita boleh classify juga sebagai solid. Bila dia dah sejuk masuk dalam air laut, dia jadi solid. So, and then untuk liquid kita tengok air sirap ni, liquid. Okay, gas yang scori gas. Ice cube yang mencair, kita classify dia sebagai liquid. And then liquid nitrogen ni, bila yang nampak cair ni di dalam suhu yang rendah sebagai liquid. And then apa lagi? Cincau ni. Cincau ni nanti kita akan pergi. Okay, kemudian kita pergi kelas sekali iaitu gas. Okay, gas. Isi tong gas ni kita klasifikasikan dia sebagai gas. Okay. Kalau balloon ni kita tiup, kita isi dengan angin. Angin yang dalam balloon tu pun kita boleh klasifikasikan sebagai gas. Oh, apa tu? Siapa kat buku ke apa tu? And then liquid nitrogen ni. Bila kita tuangkan liquid nitrogen, dia kena dekat suhu bilik, kita akan nampak dia meruap menjadi gas. So dia boleh jadi gas. Okay, untuk cincau ni pula, dia macam agar-agar. Kita tak panggil dia sebagai solid ataupun liquid, dia ada satu nama dia, colloidal. Okay, dia tak apa. Itu dalam cikgu kan, jadi macam solution apa benda dalam tu, dia macam sebab macam agar-agar, dia ada cair yang terapung dalam kanji, dalam starch tu. So dia boleh consider as colloidal. Okay, untuk last kali, kilat ni. Kilat ni kadang-kadang ada orang nyatakan dia bukan state of matter. Dia cuma adalah energy. Tetapi apa yang jadi adalah plasma ni, apabila plasma ni terjadi apabila energi yang terlalu tinggi menyebabkan elektron tu terkeluar daripada ion shell dia. Ataupun macam tu lebih kurang. So dia peringkat dia tinggi. So dia akan jadi between gas and, dia macam between
macam gas tapi tak gas, tapi dia keluarkan tenaga. Okay, satu cikgu nak bagi fun fact lah, apa beza lava and magma. Okay, lava dan magma beza dia dekat mana je. Kalau lava tu keluar daripada gunung, kalau benda ni keluar daripada gunung berapi, kita panggil dia sebagai lava. Tapi kalau dia dalam gunung berapi lagi tu, dalam kerak bumi, kita panggil dia sebagai magma. Tapi benda yang sama je. Okay, lava ni dia boleh jadi kita tak panggil dia sebagai liquid lah, cecair, sebab liquid ni untuk cecair yang buat daripada air saja. Okay, liquid ini kita panggil sebagai molten ataupun dileburkan sebab dia adalah batuan keras yang tak, bila suhu yang tinggi dia jadi lebur. Contohnya macam emas yang kita panaskan tu, orang leburkan emas untuk buat gold bar, untuk buat gold apa benda semua tu, bila panaskan dia tak jadi cecair. Di state of matter dia ada cecair tapi kita tak panggil dia cecair, kita panggil dia sebagai molten, lebur, macam molten gold. Okay, next. Okay, semua kita tengok tadi, cikgu banyak cakap tentang temperature, maksudnya suhu and pressure. Okay, untuk sesuatu benda tu berada dalam keadaan solid, gas and liquid, paling penting sekali adalah temperature dia dengan pressure. Okay, nanti kita akan jumpa dua perkataan, iaitu room temperature and pressure, RTP, and then standard temperature and pressure. Okay, ni dia berbeza lah. Nanti dia ada contoh macam ice. Dekat air, dekat room temperature and pressure, 35 degree Celsius, dia dalam keadaan apa? Liquid. Tetapi dekat standard temperature and pressure, dekat 0 degree Celsius, dia dalam keadaan solid sebab dia beku. So dia depends on temperature. Macam emas tadi tu lah, kalau kita dalam keadaan suhu bilik, it will be a solid. Tapi kalau kita panaskan dia beratus-ratus, beribu-ribu degree Celsius, dia akan berada dalam keadaan molten ataupun dalam keadaan liquid. Okay, penting kena ingat room temperature and pressure and standard temperature and pressure. Sorry, cikgu keluar. Okay, don't worry ni, cikgu akan sharekan juga dia punya link ni. Okay, semua okay ke setakat ni? Ada yang tanya, seorang tu tengok dekat chat kalau ada yang tanya cikgu. Alright, okay, can you use more English? Okay. Okay, siapa yang tak faham, yang tak understand English or tak understand Malay, can ask me, okay? Okay. When we go to periodic table of element, okay, why different element compound has different states of matter? Why rock is solid at room temperature and why water is liquid at room temperature? Okay, because they have different melting and boiling point. Okay, so melting, temperature when the element will melt, and boiling, melt, it means that from solid to liquid, and boiling when the liquid goes into gaseous state. Okay, why? Why it has different melting and boiling point? Okay, because different molecular mass and intermolecular forces. Okay, molecular mass ni, if we go to periodic table in refer textbook, page 275. Okay, relative atomic mass means for one element. Molecular mass ni when we combine more than one element. For example, water, H2O. We have H2 atom and one oxygen atom. So we have a different molecular mass lah. And then the intermolecular force is the forces between each element. Okay, for example, in H2O, the forces between H and O and H and O lah, basically no H and H. But for example, if in one okay, we will learn it. We will learn this later. Compound, molecule. Okay, but for example, if we have a gold bar, pure gold bar 999. So in that gold bar, we have more than one.
gold element. Okay, there's maybe a lot of gold element, billions and billions of gold atom. So between gold and another gold atom in that gold bar, also we have intermolecular force. Intermolecular force can be metallic, ionic bonding, hydrogen bonding, call it as bonding between each molecule. Okay, don't worry, I will explain later. We go into next class. Okay, let's watch this video. Okay, do you understand video? Hello? Lagi. Kita lagi. Okay, try it later. Same here. Wait, ah. Okay, I will send it in Telegram lah. Okay, can everyone see the video? Okay, that guy asked lah, would you rather eat a baby goat or a metal baby? And then that old guy said, what's the metal baby? In a sense, like a pun lah. Okay, wordplay. Wait lah. Dia apa beli kipas. Sekejap cikgu nak tolak. Try to help Adenin. Give me one moment. Try to admit Adenin. Someone pun try tolong Adenin jap kat dalam group. Okay, next this one. Okay, this is a note.
on matter, so you may jot it down. Okay, matter. In Malay we call it as jirim. Okay, dalam bahasa Melayu jirim and jisim. That two thing is beza satu huruf R dengan S, but yet it give different meaning. Okay, for matter or jirim, is anything that has mass and occupies spaces. So for example, rock. Okay, it has mass. Mass is jirim. Sorry, jisim. Okay, it's not weight. Okay, weight tu mean bila when we multiply mass with gravity, not gravity, acceleration 9.8 times 9.8. Okay, so mass, the unit is kilogram, and the gravity is Newton. Wait lah, cikgu tolong ada ni. Okay, you all can jot it down first. Jot this down. Okay, and occupy space, has volume. Okay, matter have physical and chemical properties. 78 ni typo, so there's no 78. So physical and chemical properties. Okay, physical properties, I have explained it before in our class. It means that that properties that is that we can observe. For example, the melting point, boiling point, and the density, ketupatan. Okay, ketupatan density is basically mass divided by space, by volume. So mass in kilogram and volume is cubic meter. So we will get kilogram per meter cube. This is the density, which is a physical state. Mass is not a physical properties because it depends on the size. For example, if we have a small rock and we have a bigger rock, the mass is different. But if we divide it with the volume, it will have the same density. Okay, and then the chemical properties is the properties that when a chemical reaction happen. For example, when we burn something, when we burn oxygen, it will burn, it will flammable, but if we burn hydrogen, it will explode. That is the chemical properties. And then matter can experience change of state. So every matter can experience change of state. For example, from solid to liquid to gases, or from gas to liquid to gases, or from gas to solid, or solid to gas. Okay, in matter we have two theory, particle theory of matter. Particle means zarah. Okay, theory of matter, and kinetic theory of matter. Particle theory of matter will depend. It will involve the particles, the atom, and then the kinetic theory of matter, it involves the energy of the particle. In particle theory of matter, it means that matter is made up of tiny and discrete particles. Tiny bermaksud halus, and discrete ni dia ada 1, 2, 3, 4. Not half, bukan 1/2, 1/3, or 0.001 is 1 atom or 2 atoms. Okay, yang kita boleh kira in nombor bulat. And discrete particles which are always moving. Okay, memang kita nampak in solid because it is packed okay, it pack very condensed, maksudnya compactly. Okay, kita tak nampak apa particle to moving, but it's vibrating. Okay, and then when we move to liquid, it will change. It will the space between each particles
besar, and then the particle will move, and then in gaseous state, the space between particles pun lagi besar and it will move faster. Okay, ini kinetic theory of matter. The particle move faster when heat energy is absorbed. Okay, maksud when heat energy is absorbed, when it absorb energy at a certain level, it can experience change of state. For example, when we melt ice cube, okay, when we heat ice cube, the ice cube absorb heat energy and then the particle move faster, and then at certain temperature, for example 25 degrees Celsius, the ice will change into, the solid will change into liquid. And then sama juga when we boil water. Okay, when we boil water, the water will heat at 100 degrees Celsius, it will absorb enough energy and then it will change into gaseous state. Okay, example of matter. What is example of matter? Atoms, molecules, or ions. Atoms and molecule is not matter. Atom and molecules is particle. Okay, particle. So matter is made up of particle, and then matter must have mass and occupy space. Pencil. Pencil, yes, pencil is matter. Anything that we in our world is a matter. But example of non-matter. Siapa boleh bagi? Gas. Gas is matter because it has mass. For example, when we blow a balloon, okay, and then we timbang dia between balloon yang kita tiup and then between balloon yang kita tak tiup, there will be a difference in mass, in berat. Can you understand it? Liquid is matter. So we have three state of matter. Liquid is state of matter. Maksudnya keadaan matter tu. Okay, matter tu kita ada tiga keadaan. Dalam keadaan solid, gas and liquid. Example of matter, air. Example of matter, peti ais, kipas, orang kentut, gas yang dikentut tu, itu matter. Boleh understand tak? Yes, sir. Maksudnya apa yang kita boleh timbang yang has mass, walaupun dia discrete terlalu kecil sangat macam gas tu pun, tapi kita boleh timbang juga. Example of non-matter, Light. light, light is energy, correct? Rainbow. Apa dia? Rainbow. Pelangi. Pelangi. Light, Electric. okay. Thunder. Electric. Yes, apa dia? Bundle. Thunder. Okay, thunder boleh jadi okay, thunder is non-matter juga. Thunder tu bunyi kan. Tapi bila kilat atau kita panggil apa bahasa Inggeris? Lightning. Okay, lightning. It can be plasma juga bila dia dekat high temperature tu. Okay, example of non-matter, benda yang tak ada mass and occupy space. Contohnya apa? Perasaan. Perasaan tak ada mass. Kita perasaan marah, kita tak boleh nak timbang berapa kilo kita marah ke orang tu. How many kilos we are angry at that person. And then for example of non-matter, hantu. Okay, hantu is not the matter because it doesn't have mass. Tak tahulah, tak ada siapa pernah timbang hantu. And then occupy space tu maybe occupies ketakutan dalam hati kita. But it doesn't. Example of non-matter lah. Okay, contoh macam bunyi. Energy is not matter. Bunyi, tenaga kinetic, okay, kinetic energy, sound, okay, it's not matter. But anything that in our world that we can observe, that we can weight, kita boleh timbang, is matter. Okay? Can you understand setakat ni? Yes, sir. Okay, next we go to what is chemical and physical properties yang tadi cikgu cakap. Okay, kita pergi kiri sekali. Chemical properties ni that you can observe that change a substance into a new substance. Contohnya, when we burn a compound when we burn a carbon, okay, it will change into carbon dioxide and water vapor. So it change into another things, new things.
Okay, because dulu someone ada buat eksperimen 17 lebih dulu. Okay, bila dia bakar when he burn an iron, okay, dia dapat tengok dekat iron tu there something white, ada lepas bakar benda tu warna putih. Okay, dia kata ni is this a new thing? Sebab waktu tu dia tak tahu lagi between chemical properties or physical properties, and then bila dia timbang, bila dia buat eksperimen dia timbang gas tu, bukan gas, besi yang dibakar tu berat dia bertambah. So dari mana berat tu bertambah? Because of the oxide, dia ada oksida O-. Okay, maksudnya besi tersebut teroksida. Contoh apa yang kita buat, for example macam besi yang berkarat. Okay, if you have one bar of iron, okay, brand new, shiny iron, when we weight it first, maybe we get it into 10 grams, okay, and then we left it to rust, okay, berkarat, ada color koko apa benda semua tu, and then we weight it later, we will get it maybe 11 gram or 10.1 gram. This because we got a new thing. The iron react with the air and the moisture to get oxide, so dia berkarat. Okay, and then for physical properties, you can observe without changing a substance into a new substance. Okay, for example, besi tadi tu kan, we can determine its density. Okay, we weight it and then we calculate the volume, we get the density. Okay, maksud dia tak berubah pun physical properties dia. And then for example, appearance dia, shiny metal. This is physical properties. For example, kalau kita bandingkan besi, iron ataupun gold, metallic things and carbon, ataupun dengan carbon lah. Okay, what is the physical appearance between carbon and metallic things? Carbon pencil tu. Dark. Okay, color dark. Which one is dark? Which one is darker? Carbon. Carbon. We don't call it color lah. Color basically it's not physical properties color, but we call it appearance, such as shiny and dull. The gold is shiny and then the carbon is dull. Okay, DULL, kusam. Okay, that is physical properties. And then when we for melting point and boiling point. Okay, for example, water. Okay, ice cube is water, H2O. Okay, its chemical properties is H2O. And then, but it's in solid. And then we boil it, it will become water, liquid, in liquid. So it's still water, H2O. So the difference is a state of matter je yang berubah, not the composition of the chemical properties. Okay, next. Okay, this is three types of matter. Okay, you can see the on the left side, this is solid. You can see the particles are closely packed together. Okay, very tight. There is no space between each particles. And then you can see this line, it means that it's vibrating at its own place. Okay, solid molecules are in fixed pattern but vibrating. Okay, and then when we apply energy to this solid, it will absorb energy, and then this particle will move very laju, and then it will overcome the intermolecular force between each particles. It will break the bond, okay, but not so much because the energy is still not enough, and then it will become into liquid. You can see there's still a bond, okay, between these three particles, but there's a little bit more space between another particles. So, but in liquid, molecules pack close together in a random fashion, and then it's free to move. Okay, and then we apply more heat energy to this, and it will vibrate lagi laju. Okay, and then it become boil.
Dia boiling and evaporating. It will both will turn liquid into gas, but there are difference. I will explain it later between boiling and evaporating. Okay, in gas, when it achieves high energy, the molecules are widely separated. Kita nampak jarak dia tu besar, and then move at great speed. Okay, jumlah zarah ni kita tak payah sikit banyak tu kita tak payah ambil kisah. Kita tengok jarak dia, the distance between, the space between each molecule ni. Okay, the difference between boiling and evaporating. Okay, ni kena jot down. Okay, kalau kita tengok mendidih dan meruap ataupun menyejat. Okay, the difference is boiling, evaporating dia happen spontaneously. Maksudnya it happens at every temperature lah basically. For example, sama ada cepat atau lambat. For example, macam kita basuh baju, okay, kita basuh baju tu, kain tu basah, and then we sidai. Dekat hari yang panas, baju tersebut akan kering dengan cepat. Compare tu kalau kita sidai pada waktu yang mendung, air tersebut akan evaporate juga, akan jadi gas, tapi the difference is the temperature, and then menyebabkan sama ada cepat atau lambat. But boiling ni macam kita masak air, kita bagi tenaga dekat dia, kita apply tenaga dekat dia. So it happens tak spontaneously lah. It need another factor, another driving factor, which is the heat energy. Contoh kita nak masak air, kita bagi api. Kalau kita biar je air tu dekat tengah panas, tak mendidih pun. Sampai kesudah kita tak dapat nak buat air panas kan. Kalau macam dekat asrama tak ada kowe, nak panaskan air, kita letak je air tu dekat tengah panas. So apa tak mendidih-didih. Tapi, but the water still will evaporate, jadi gas. Cuma dia tak mendidih je. Temperature of the water is not increased to 100 degrees Celsius lah. Okay, tapi kalau untuk boiling, it will achieve 100 degrees Celsius. Okay, can you understand tak? Any question? Okay, dalam buku teks, okay, in textbooks, page 25. Okay, you can open textbook, page 25. Okay, when the matter absorb energy, it will become change into another state lah. But when we absorb energy juga, maksudnya kita sejukkan dia dalam peti ais ke, it will release energy. Contoh when we have liquid, okay, kita nak buat ais, okay, liquid, we put it into peti ais, freezer, it will freeze, become solid. Okay, this is arrow ni bermaksud change of state. From solid to liquid, it either become melting ataupun liquefied. Okay, kita liquidkan dia. And then for liquid to gas, boiling, vaporizing and evaporating. Okay, for the opposite of it, gas to liquid, condense. Okay, and then liquefy. Condense ni macam kita tengok gas yang dalam macam apa ya, gas, siapa pernah cuba kalau pergi ke Demisa di awal, okay, untuk apa tu, lighter nak masak tu kan, api tu, kalau kita dah habis dia punya minyak dalam tu, kita isi pakai we buy that gas lah, which is butanol, basically butanol. But when we buy it, it is not in a gas state, it is in a liquid. For example, in dalam gas memasak tu pun, tong memasak tu, when we buka api, gas from the tong tu will become a gas, but in that tong to itself, it is a liquid, because it got to change gas into liquid it needs pressure lah basically. You compress the gas until become tightly packed and then it will become liquid. It is possible to compress liquid into solid, but it needs a very high pressure lah
For example, macam turn carbon into into diamond. Both tu not a great example, but it needs a highly high temperature and high pressure and very long time. Okay, and then liquid to solid, we freeze here basically. But solid can turn into gas. Macam mana tu solid can turn into gas? Ke subliming. For example, when we have dry ice. Okay, dry ice is basically a carbon dioxide. Okay, a solid carbon dioxide. Okay, solid carbon dioxide, kalau kita beli dry ice tu, bila kita buka and expose it to room temperature, it will become gas. Kita nampak, oh, freeze. Yes, tapi dia tak jadi liquid. Okay, sebab dia dah skip liquid part because the temperature difference is greater. Because carbon dioxide punya freezing point is maybe negative something. Okay, and then dia punya boiling point is maybe 10 degrees Celsius something macam tu. So it become gas. Okay, these three types of matter. Okay, below this, okay, dia kata when kinetic energy increases from left to right, intermolecular forces decreases. Bila kita apply more energy, and then the intermolecular forces break, and then the bond between particles break, and then intermolecular forces decreases, and then it change to another state. Okay, dalam buku teks it say that attraction force is the same jugalah, intermolecular force, attraction forces. Okay, and then kinetic energy in solid paling sikit, and then in gases paling tinggi. Okay, next. Okay, kita tengok sini. Bila when we apply energy. Okay, on the left hand side ni, you can see from solid, increase energy, become liquid, add energy, become liquid, energy, gases, plasma. Okay, we'll see this boiling water simulation. Okay, can everyone see this? Yes. Okay, this is an ice cube. Okay, an ice cube. Okay, this is a solid or liquid or gas? Anyone can give me the state of matter? Solid. Solid. Okay, we can see the particles are tersusun lah. You can see the particles are arranged in a neatly manner. But okay, and then the temperature is 0 degrees. Okay, what happens when we apply heat or energy? Okay, bawah ni ada api. You can see it melt. Okay, see the particles. Okay, why the temperatures not increase? Let me try. Right, okay. You can see the solid, the particle absorb energy and it become faster, move faster. Okay, so it change into liquid. So, and then the temperature increase. You can see the particle move faster and faster and faster. You can see it excited, become gila, laju. Okay, this is nak tukar into gaseous state. Okay, when 100 degrees become gases, and then the water will evaporate as gases, and then dia punya content tu pun decrease. Contoh macam kalau kita nak masak, kalau buat masak, when we cook something lah yang berkuah, for example kalau kita masak sup ke ataupun masak yang berkuah apa, tiba kita terbubuh air yang banyak. So what we will do? Kita buang air tu ke? So what we should do? Hello? Siapa tahu tak? Okay, when we cook something yang berkuah and then we put too much water and then become tawar lah. But we nak
rasa dia sedap, kita nak dia rasa bagi okey balik. So what should we do? Lalu orang tuang gula atau garam. Kemudian banyak-banyak jadi kencing manis. Masuk arwah. Apa kita buat? Rasa Nabi kuat sikit kot. Boleh juga. Okay, kalau kita add more garam, apa yang jadi adalah kita dah siap-siap dah bubur garam. Dah ikut secukup rasa apa benda semua tu, tapi kita terbubur banyak air. Maksudnya dia dah terlebih jugalah garam dengan gula yang diperlukan in our diet. So what we do adalah we bagi dia didih lama sikit, and then the content of water will evaporate, and then kuah yang kita akan dapat akan lagi pekat. Barulah lagi sedap, lagi pekat. Macam kita buat sup ke, macam kita buat rendang juga, bila masak rendang, mula jadi cair, kemudian bila kita panaskan dia akan jadi rempah tu lekat-lekat dekat daging tersebut. Okay, next. Okay, question time. Is cat a solid or liquid? Both. Cat. Cat, solid or liquid? Solid. Solid. Or gas? Solid. Animal. Okay, the answer is Solid. ada ni Solid. we call it spice selingan lah. Okay, ada someone ni write a paper, okay, dan dia menang this IG Nobel Prize. It's not really Nobel Prize, ni macam parody of the Nobel Prize. Okay, dia punya kajian research, are cats liquid or solid? Okay, it means bila dia buat kajian, he say that cats ni can adapt to the shape of the container they sit in. Macam liquid tadi tu. Liquid can fill the space and ikut container dia. Macam kalau kita bubur air dekat dalam teko bentuk persegi, air tu bentuk persegi. Teko bulat, air tu bentuk bulat. Sama juga macam cat ni. Bila masuk dalam kotak bentuk persegi, jadi persegi. Masuk dalam kotak sinki bulat ni, dia jadi bulat. Okay. So he said that he used the principle of rheology. Ni masuk branch of physics that deal with deformation of matter lah. Maksud dia deform matter tu, dia jadi bentuk yang lain. Therefore dia cakap in the conclusion, cats can either be a liquid or solid, depend on the circumstances. Okay, contohnya dia bagi apa contohnya? A cat in a small box will behave like a fluid. Kalau kita masukkan kotak, kita bukan masuk kotak, cat tu masukin satu kotak yang kecil, dia akan jadi macam liquid, dia fill the space. Jadi cat tu bentuk persegi. Okay. But a cat in a bathtub full of water, okay, kita letak kucing tu dekat dengan bathtub water tu. Kucing tak nak masuk bathtub tu, so dia akan ke tepi, minimize contact with water and behave very much like solid. So dia badan-badan dia jadi kecil, so dia tak nak bagi kena air, so macam solid lah. So dia dapat lah IG Nobel Physics Prize 2017. So cats is either a solid or liquid. Okay, next. Okay, dia kucing dah tahu dia punya rahsia, so delete this. Okay, this is our task 1. Harap sempat kita buat. I give you 10 minutes. Okay, boleh tak masuk Google Classroom? Kalau siapa yang tak ada tak boleh masuk, boleh tulis dalam kertas. Okay. Boleh tulis dalam kertas. Sekejap cikgu masuk Google Classroom. Okay, this cikgu dah post ni. Okay, task 1 ni. Okay, from our first activity, okay, cikgu dah bagi template. Okay, bagi template. Boleh ikut template tu. Okay, apa task dia? Okay, ingat tak first activity cikgu suruh buat nama based on element tu. Okay, pick one element from your name, cari simbol dia, proton number, electron number, neutron number, location dia, kat mana location dia, kita nak beritahu group berapa, period berapa, physical properties, states of matter at room temperature, dan apa application dia. Okay, boleh klik nak cari dekat link yang cikgu bagi ni. Okay, for example, okay, ni sebab cikgu dah pilih, so orang tak boleh pilih, tak boleh pilih huruf ni. Okay, macam cikgu, nama cikgu Irfan, start dengan I. So, mana dia? Iodine.
Hello, mana iodine? Lama tak jumpa. Can everyone see this website? Yes. Okay, kita tengok iodine. Okay, contohnya dekat sini. Kita tengok iodine. Soalan dia tanya, apakah nama dia? Iodine. Simbol dia I. Okay, I. Kemudian dia tanya proton number. Mana satu proton number, mana satu neutron number. Kita boleh tengok dekat periodic table dalam buku teks juga, in textbooks. Okay, proton number. In this example, proton number is 53. Okay. Neutron number ni kena tolak based from relative atomic mass untuk dapat neutron number. Electron number will be the same as proton number. Okay, if it has 53 proton number, it will have 53 electron number. But to get the neutron number, 127 minus 53, and then you will get neutron number. Neutron number will not be the same as proton and electron number. Okay, and then we'll go to the location. Okay, the location macam mana kita nak tahu? Kita tengok ni, atas ni 1 to 3 until 18, this is the group. 1 till 7 is the period. Okay, for example in iodine, it is in the group 17 and then it is in the period 5. Okay, period group dia, which is the column, and then the period, which is the row. Next, boiling point. Oh, you can cari dekat sini, ada boiling point. And then melting point. Melting point juga. And then density, dia dah bagi juga. Just find the density. This is the density. The unit is kilogram per meter cube. And then, okay, this soalan yang kena buat sendiri. States of matter at room temperature. So, based on this boiling point and melting point, what is the state of matter at 25 degrees Celsius? Okay, we can see that the boiling point is 184.3. And then melting point is 113.113. So it means that at RTP, it is a solid. RTP is 25 degrees Celsius. And then last sekali, its application. So iodine application ni untuk apa? Itu kena cari sendiri. Contoh iodine, kalau untuk mengelakkan kanak-kanak mengalami penyakit goiter, ada bengkak dekat typhoid ni, dekat typhoid gland. So dalam garam dia bubuh iodine, iodinized salt. Okay, boleh faham tak semua? Can you understand it? Yes. Yes. Okay, boleh try Boleh. buat. Okay, for anyone yang tak boleh buka Google Classroom, boleh salin template ni dulu. Okay, kemudian tulis je. Siapa yang boleh buka Google Classroom tu boleh terus buka. Cikgu dah assign dekat seorang satu dah tulis. Buka je dekat wait, mana dia? Okay, kat classwork tu cikgu dah publish. Ataupun dekat stream ni, announcement dekat stream ni, task 1. Klik dekat task 1 tu, kemudian bawah tu dia dah ada template Google Docs tu, boleh terus buat. Okey, boleh tak? Cikgu bagi masa 5 minit sampai 11.45. Anyone have problem, boleh tanya dekat cikgu. Boleh tak? Nanti dah siap dalam yang dalam classroom ni dah siap, boleh terus submit dekat situ juga. Yang tak boleh tu nanti cikgu buat link baru, tangkap gambar, upload je kat situ ataupun hantar kat cikgu pun tak apa. Okay, siapa yang dah siap cepat tu, and then link ni, cikgu dah bagi link dekat dalam ni, dekat task 1 ni. Oops, sorry. Ada bawah ni. Okay, ni boleh bookmark. Nanti bila rasa masa lapang, bosan-bosan, kita boleh explore. Kalau siap pun boleh explore juga. Kita boleh tengok lah dia punya properties dia. And then cikgu bagi trick lah. I give you one trick.
Okay, kat atas ni you can see a temperature. Okay, kita boleh set the temperature at what temperature. Okay, for example, kalau if we increase it to 25 degrees Celsius, we can see that okay, only certain elements je yang in a liquid and gaseous state. Yang selebihnya dalam keadaan solid. But if we increase it until 5,000 degrees Celsius, all is in gaseous state. Tengok ni merah. Merah in gas, but if to 25, you can see that the red one is all gases, but the blue one, purple, only two purple is in liquid, which is mercury and bromine. Oh, and satu lagi, francium. Okay, this is the ni. Okay, juga siapa tengah buat ni. Hati dah siap, boleh terus hand in je tasuan ni. Semua boleh buka tak cikgu punya yang template cikgu bagi tu? Boleh cikgu. Okay. Macam mana nak pergi dekat jadual dia? Okay, cikgu post dekat ni. Dekat Google Chat. Amira Soleha tak boleh. Okay, siapa yang tak boleh yang tak boleh tu salin je dulu template macam ni. Okay, cikgu post dekat Telegram, senang nak chat. Salin je, nanti lepas tu buka pakai handset. Okay. Salin dalam buku lah. Mak cikgu. Uh-huh. Nak tanya cikgu. Yang elektron number dengan neutron number tu nak cari kat mana? Okay, untuk cari electron number dengan neutron number, electron number akan sama dengan proton number. Kalau proton number dia 53, electron number pun 53. Faham? Oh. Okay, sebab apa dia sama? Sebab dia charge yang berlawanan, positif dan negatif. Proton adalah positif dan elektron adalah negatif. Jadi bila dia nak jadi atom dah ada dalam keadaan neutral, dia tak ada charge. Jadi dia kena sama. Jadi 53 proton, 53 elektron. Jadi dia akan dapat yang sama. Untuk cari neutron number, okay, kita tengok tadi yang yang banyak ni kan, besar ni 127 lah kita bundarkan. 127 ni. 127 ni adalah bukan random. Dia maksudnya relative atomic mass. Jadi dia bermaksud dia dah campur neutron dengan proton sekali. Jadi macam mana nak cari nombor neutron? 127 tolak 53. H20. Aduh je. Allah. Okey, boleh faham? Boleh ke? Boleh ke? Alright. Sama-sama. Cikgu. Okey, apa dia? Apa yang cikgu minta kita orang cari tadi, boleh cikgu buka balik tak? Tu cikgu dah post kat Telegram. Tak, yang jadual tu. Jadual tu kan cikgu dah bagi link dalam Telegram. Tu jadual yang apa nama? Yang cikgu suruh kita orang buat aktiviti tu. Cikgu dah hantar kat Telegram. Yang apa nama? Yang table tu. Tengok dekat skrin cikgu dah share. Dah. Cikgu. Ya. Application. Sorry, tak dengar. Apa application? Apa? Application. Application. Usage. Usage macam iodine tadi digunakan untuk apa? What is the element used for? For example, oxygen. What is oxygen used for? For us to breathe. Understand? Can you understand? For example, apa lagi?
hydrogen as a renewable energy. Helium untuk apa? Untuk bagi suara nyaring ataupun belon. Application means its usage lah. What is used for. Okay, ada tanya macam mana nak kira boiling point. Boiling point tak perlu kira. Dia dah bagi ni. Dekat belah kiri ni dia boiling and melting point. Tapi macam mana orang tu nak, macam mana orang nak collect data untuk melting point and boiling point basically adalah basically dia akan ambil satu quantity of that element. Okay. For example macam katalah dia nak cari boiling point for carbon. Okay. And then you put into one tube, glass tube, and then it will heat it using temperature using electrical punya, bukan atas api, electrical. Sebab kalau guna atas api, kalau kita tahu maybe element tu flammable, meletup. Okay, so untuk a device lah, dia ada kantar and then you see, boleh tengok, you see dia melt, dia cair. Sebab macam kita nak cari boiling point of water, kita panaskan air tu, kita letak thermometer, dia panaskan sampai dia tengok dia dah boil, mendidih, and then we get a boiling point. Density tu pula, untuk dapatkan density, basically kita kira calculation mass over volume. Okay, for example, kalau lah kita ada satu batu yang volume dia adalah 1 meter cube dan batu tersebut seberat 20 kilo. Maksud density yang ketumpatan. So kita ambil 20 kilogram bahagi dengan 1, kita dapat 20 kilogram per meter cube. That is density. But for this activity, just find from this table je. Kita akan tengok. Okay, ada yang dah siap? Yang dah siap boleh hand in kan? Dekat atas kali ni, macam dekat sini ni, dia ada share, instead of share dia suruh send kat atas ni. Cikgu, Yes. neutron number tu sama je kan yang macam elements number tu? Tak. Okay, untuk cari Proton number neutron, tu? proton number akan sama dengan electron number. Tetapi neutron number kita kena ambil RAM tu, relative atomic mass, kita tolak dengan proton number, kita akan dapat neutron number. Relative atomic mass tolak proton number. Yes. Okay, thank you cikgu. Sama. Cikgu, Yes. kalau tak boleh buka Google Classroom, salin dalam buku kan? Yes, salin dalam buku. Cikgu dah nampak tak yang jadual cikgu bagi dekat dalam Telegram? Okey. Salin yang tu je. Pen ke pensel? Pakai apa-apa je boleh, pensel boleh, pen boleh. Cikgu, Ya. yang location kalau contoh nitrogen ambil 15 2 ke? 15-2. Bagi tahu group 15, period 2 macam tu. Okay. Ini macam coordinate lah. Pernah belajar coordinate? Nanti dalam maths akan belajar X dengan Y coordinate. Kita tahu kedudukan dia. So macam ni kita ambil dulu period dia. Group dia dulu. Kita nyatakan group dia, group 15. Okay, and then dia punya period dia. Okay, anyone has question? Cikgu. Ya. Kalau nak cari boiling point, Nak cari RTP tu cikgu. Sorry. Siapa tanya? Akhir tanya apa? RTP, RPK? How to RTP find it. tu
RTP tu bermaksud, okey macam ni tadi cikgu tunjuk. Dia ada dua perkataan, RTP dan STP. Okey, RTP ni room temperature and pressure. Standard temperature and pressures. Room temperature and pressure kita mesti tahu lah dia sentiasa 25 degree Celsius and 1 atmosphere. Standard temperature and pressure 0 degree Celsius. Dekat sini dalam jadual yang cikgu bagi tu, sekejap ya. Dia dah bagi tahu dekat sini. Density dia dalam keadaan STP. Standard maksudnya dah keadaan bila 0 darjah Celsius. Kalau untuk RTP ni kena tak, ni boleh tukar temperature dia dekat atas ni, letakkan kepada 25 darjah Celsius and then kita tengok dekat sini. Yang warna merah adalah gas, yang warna kelabu adalah solid. Yang kelabu gelap tu kita tak tahu keadaan dia sebab dia adalah sintetik punya elemen. Okay, tadi ada ni nak tanya apa? Macam mana nak cari boiling point? Boiling point dekat jadual ni. Dekat jadual ni dah bagi tahu dah berapa. Tapi kalau kita nak buat eksperimen untuk tentukan boiling point, nanti kita akan buat eksperimen tersebut. Kita panaskan sesuatu benda tu, solid tu, sampai untuk cari melting point, maksudnya tahap dia lebur, dia mencair. Kita letak termometer, kita tengok bila dia dah cair keseluruhan dia tu, berapa temperature dia. Itu adalah melting point dia. Boiling point pula bila cair tu tersebut mendidih. Kita dapat boiling point. Contohnya macam air, bila dia mendidih kita semua tahu 100 darjah Celsius. Yang akan mendidih tu adalah boiling point air. Kalau melting point tu maksudnya takat lebur. Dia tukar solid pada liquid. Untuk air adalah 0 darjah Celsius. Dia beku pun 0 darjah Celsius. Okay, boleh faham? Minta maaf cikgu, macam mana nak submit ni? Macam mana submit? Dekat atas tu ada tak? Okay, kat atas ni kita tengok dekat cikgu, instead of share dia tulis apa? Kat atas sebelah kanan ni, sebelah gambar cikgu. Dia dekat screen. Instead of share dia tulis apa? Cikgu. Cikgu turunkan balik macam nak cari proton number. Sekejap. Cikgu tanya Adif. Adif nampak tak? Okey. Cikgu jadi yang Sekejap, tunggu sekejap. Macam mana nak jadi proton number? Proton number ni dah bagi dah dalam ni. Bagi dah dalam predictable ni. Proton number atas ni. 53 ni proton number. Bawahnya adalah relative atomic mass. Relative atomic mass bermaksud proton number campur dengan neutron number. Jadi untuk cari neutron number, kita ambil RAM ni, tolak dengan proton number. Kita dapatlah dia punya neutron. Untuk electron number, sama juga dengan proton, 53. Okey, yang untuk nak submit tadi tu, okey dekat tengok screen cikgu ni, tengok dekat atas sekali ni. Dia ada tulis apa tak yang color biru belah kanan ni? Dia tulis share ke ataupun send? Dia tulis share cikgu. Share pun tak apa juga share. Share je ke? Ya cikgu. Sekejap. Okay, bila share tu dia ada share with people and groups. Okay, jangan klik kat nama cikgu. Hantar dekat teachers ni. Ada nampak tak? Adik cikgu. Terima kasih. Try tu. Nanti cikgu check apa jadi. Sebab dekat untuk bahagian cikgu tak nampak apa yang student boleh nampak sebab dia beza dia punya interface je. Yang island ada turn in boleh juga. Siapa ada tulis turn in pun boleh. Okey, untuk tanya apa nama full dia, RAM tu. RAM tu adalah relative atomic mass. Sorry, bukan mass. Mass tu mass Joko. Relative atomic mass. Mass tu mass Elon. Siapa nak tanya? Cikgu. Ya. Boleh cikgu dah boleh macam mana nak kira proton number ni? Okey, macam mana nak kira proton number? Okey, cikgu tulis dekat sini. Okey. Proton number kita tak perlu kira.
Okay, cikgu tulis dekat ni. Semua nampak tak cikgu punya tulisan? Okay, besar sikit. Okay, oh, sorry. Okay, proton number tak perlu kira. Okay, proton number dalam periodic table, kita tengok periodic table ni dekat atas ni, nombor yang dekat atas elemen tu, simbol dia tu, itu adalah proton number. Kita tak perlu kira pun, dia dah bagi proton number 53. Okay, faham? Okay, untuk electron number sama dengan proton number. Sebab apa dia kena sama? Sebab proton bercas positif dan elektron bercas negatif. Atom ni, elemen ni adalah atom dalam keadaan neutral, dia tak ada charge. Jadi dia positif negatif dia dah cancel out each other. Okay? So it will become, kena sama lah, electron number kena sama. If they have proton number is 53, the electron number must be 53 juga. Okay, so for neutron number, macam mana nak cari? Dalam ni, in this, kita panggil kotak ni lah. Okay, dia ada bagi 53. Okay, yang belah kanan 28, 18, 7 kita dah tahu lagi. 53 iodine 126.17 lah, kita round out to nombor yang terdekat. Okay, kita tengok 53 kita dah tahu dia adalah proton number and electron number. So what is 127? Adakah dia neutron number? Bukan. 127 ni adalah, kita panggil dia sebagai relative atomic mass. Bermaksud relative atomic mass ialah proton number campur dengan neutron. Okay, proton number plus neutron number. So, untuk cari neutron number, plus relative atomic mass tolak proton number. Okay, get it? Semua dapat? Okay, for those yang tak faham in Malay, yang cannot understand in Malay, do you have any questions? What happens when proton and electron not the same? Sorry, wait lah, Isha, ada student tanya soalan kat Telegram. Sekejap ya. Cikgu boleh saya tanya? Sekejap, sabar sekejap. Isha tengah tanya tu. Okay, Isha, what's your question? What happens when protons and electrons are not the same? Can you write it down? I cannot hear it very well. Already right. What happens when not same? Apa yang tak same? Proton and electrons. Okay, when proton and electron not the same, we will get ion, I-O-N. So we will have difference in charge lah. If we have positive charge, it means that it donates 1 electron. But if we, it donates. Yes, it can donate. It can accept 1 electron. If it has +1 ataupun plus saja, it means that we will have a positive charge ion. It means +1 positive charge and ion. It can accept. It can donate 1 electron. Okay, positive charge. Sorry, I write it down. Akil, bukan.
proton untuk RAM, proton number campur neutron number. Kejap, cikgu jawab Isha ya. Kalau if the proton number and electron number is not the same, basically electron number will not be the same, proton number will stay the same. Okay, electron number will become different. For example, if we have sodium ion, okay, sodium will have 11 proton and 11 electron, okay, 11 proton and 11 electron. But what happen if it has only 10 electron? Okay, it means that it become a positively charged ion. It become positively because it has extra 1 electron, so it can donate to another negatively charged ion. Negatively charged ion, for example, chlorine, it lack 1 electron to become stable, so it will receive 1 extra electron from sodium. Okay, so it get 1 extra electron, so it become negatively charged. Can you understand, Isha? Or still confused? Don't worry, we will learn it later, okay? Cikgu. Yeah. Yeah. Macam mana nak okay, apa dia? Macam mana nak baca? Macam mana nak cari states of matter at RTP dengan application? Okay, nak cari state of matter dekat RTP, senang je. RTP berapa temperature dia? 25. Dekat atas ni semua tengok screen. Dia ada temperature punya meter ni, semua nampak tak? Tengok screen. Ya, nampak. Okay, dia tulis temperature 25. Okay, dekat bawah ni dia ada tulis kalau warna kelabu ni dalam keadaan solid, purple liquid, merah gas. So for example kalau kita tengok katalah nama Anas, cari A. Apa dia punya A? Tak ada. Okay, kita ambil aluminium. Okay, aluminium dekat sini. Kita tengok dia warna apa? Dia warna kelabu yang bukan paling gelap. Jadi dia berada dalam keadaan solid. Okay, faham tak? Kalau kita tengok dekat helium ni belah kanan dia warna merah. It means dalam keadaan gas. Okay? Okay. Apa lagi soalan satu lagi? Nak cari application. Okay, application tu just cari je lah. Application of aluminium. Apa dia? Sebagai tin air. Okay. Okay, next tadi siapa nak tanya soalan? Okay, sure, don't worry, nanti I will give you extra explanation lah through Telegram. Cikgu nak tanya, Okay, apa dia Nin? macam mana nak cari boiling point? Macam mana nak cari boiling point dekat periodic table ni? Okay, kita tengok balik periodic table ni. Okay, nampak tak dekat depan ni? Screen dia. Nampak tak ada Nin? Yang ni, yang cikgu highlight ni ada colour biru dia buat kira. Ini boiling point dengan melting point. Jadi untuk nitrogen tu macam mana nak cari? Tekan dekat nitrogen. Kita boleh klik ni, kita boleh klik dia punya each element ni. Macam nitrogen ni kita tengok mana melting point dia. Pastikan tengok dia ada negatif kat depan, maksudnya di bawah takat beku. Ni melting point, nampak tak? Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, siapa lagi? Cepat, cikgu tak nak extendkan sangat masa ni, nanti tak sempat nak makan pada kelas nanti. Apa maksud application? Okay, application tu bermaksud usage dia. Kita nak gunakan elemen tu untuk apa? Contoh macam oksigen. Apa kegunaan oksigen? Untuk kita bernafas lah. Untuk manusia bernafas. Okay, siapa tanya soalan ni? Okay, siapa tadi nak tanya macam mana nak cari density? Dekat sini juga density. Sini pun ada density juga. Klik dekat elemen tadi tu, belah kiri ni ada dia punya maklumat properties dia. Tapi macam mana nak kira density? Kalau soalan dalam physics ataupun dalam chemistry tanya cara kira density. Okay, density adalah mass dalam kilogram bahagi dengan volume in meter, cubic meter. Meter cube lah, meter kuasa 3. Itu je kita bagikan dia. Dapatlah density.
Okay, next lagi apa ni? Nak submit snap. Okay. Siapa yang buat tulis dalam kertas tu boleh snap hantar kat cikgu private, okay? Tak jumpa RTP. RTP tu bermaksud room temperature 25. Kita ubah je temperature atas ni, dekat atas meter tadi tu. Lepas tu kita boleh tengok dekat mana dia punya tu. Neutron number macam mana nak cari? Tak berapa jelas. Okay, neutron number cikgu kira balik. Neutron number. Okay. Dalam periodic table ni, okay, kita tengok elemen, kita ada dua nombor kat atas ni, 7 dan 14. Okay, 7 ni sentiasa bermaksud proton number. 14 ni adalah RAM ataupun relative atomic mass. Jadi untuk cari neutron number, okay, tadi cikgu cakap untuk cari neutron number, kita ambil relative atomic mass, nombor yang paling besar dalam kita jumpa dalam grup dalam kotak ni, tolak dengan nombor 7 proton number. Jadi kita dapatlah neutron number. Okay, boleh faham? Location cari kat mana? Location apa tu? Oh, location. Location dia macam ni. Contohnya macam nitrogen. Okay, location dia kita nak tengok koordinat dia. Kita tengok dia kumpulan berapa. Kumpulan ni atas ni 1, 2, 3 sampai 18 yang atas. Kita panggil sebagai paksi X. Contohnya nitrogen ni dia dalam kumpulan 15. Kita tengok dekat sini. 15. Kemudian bukan paksi X, dalam paksi Y. Tapi dalam ni kita ambil kumpulan dulu. Kumpulan ni yang ke bawah ni, tiang dia ni. Tiang ke bawah ni. So nitrogen ni dalam kumpulan 15 and then period dia melintang ni. Di dalam period 2. Tu location dia. Kita kena tulis lah. Contoh nitrogen, group 15, period 2. Okay, dah submit kat cikgu chat. Dah submit belum? Okay, 10 orang dah hand in. Okay, cikgu pergi sepintas dulu, cikgu tengok macam mana. Terus, okay, sekejap ya. Tadi siapa yang dah hantar? Aida tadi dah hantar ke instruction dia. Mana tu bila cikgu grup ke? Kenapa? Ya. What? Cikgu kat file PDF bawah tu kat tepi. Oh, hantar PDF. Okay. Okay, cari aluminium. Okay, elemen simbol bukan AI ya. Kita ambil AL. Okay, bila dalam elemen simbol, huruf pertama mesti besar. Dan huruf kemudian dia mesti huruf kecil. Macam contohnya apa? Magnesium. M huruf besar, G huruf kecil. Okay, proton number 13. Adakah betul 13? Yes, proton number 13. Neutron number 27 minus 13, 14. Neutron number betul. Period 3 group. Okay, period 3 ke bukan? Dia adalah period 3 group 13. Period 3 group 13 bukan group 3. Okay, boiling point 2350. 2350. Okay, tak apa, boleh cari daripada sini. Dia berbeza sikit macam apa. 660 melting point. Okay, density 2710. Okay, dia punya solid, state of matter solid. Okay, betul. Okay, check. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Nak tanya cikgu. Apa dia? States of matter at RTP tu macam mana cari? Okay, states of matter RTP bermaksud kita tahu kan state of matter kita ada liquid, solid or gas. Okay, jadi RTP ni bermaksud dekat 25 darjah Celsius. Jadi macam mana nak cari? Tengok balik periodic table yang website saya bagi tu. Dekat atas kali ni ada tulis temperature, meter dia. Nampak tak? Okay, ada ni nampak? Okay, kita tengok dekat sini ni kita boleh letak temperature 25, dia letak 10 ke, 1000 ke. Jadi kita letak untuk RTP kita nak 25. Letak 25. Okay, macam mana kita nak cari?
Dia tengok dekat sini ni. Warna kelabu, solid, warna purple liquid, merah gas. Jadi kita tengok dekat sini, nitrogen warna apa? Merah. Jadi dia dalam keadaan gas. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okay, last question ada tak tanya sebelum cikgu nak bagi homework? Okay, sebelum tak ada soalan, tak ada siapa tak. Sebelum cikgu boleh bagi homework kot. Okay, sebelum kita pergi last sekali. Okay, ni homework kita. Okay, ada dalam Google Classroom pun ada homework. Okay, cikgu akan bagi satu ni PDF file. Okay, siapa yang boleh print dan lekatkan. Siapa yang tak boleh print, tak apa, buat table je. Sini homework je. And then siapa dah siap, submit je dekat sini, takat gambar submit. Macam dekat sini, homework ni. Submit dekat folder ni. Okay, apa dia punya kerja dia? Senang je. Okay, jap ya Sania, cikgu. Okay, ni PDF table ni. Okay, apa yang kita dah belajar tadi. Okay, ni states of matter dia, properties. Buat table ni kita tulis. Kalau solid, dia bentuk dia macam mana? Bentuk dia adakah fix ke, free ke, gas ke? Berdasarkan nanti cikgu bagi slide so. Okay, mass dia, berat dia macam mana, volume dia, kinetic energy dia, rendah ke, tinggi ke. Okay, space between particles ni kena lukis zarah-zarah dia tu. Bulat-bulat tu. Rapat-rapat ke, jarak-jarak ke, jarak sangat-sangat ke. Dekat arrangement, dekat space ni kita tulis. Dekat jarak jauh, movement of particle, perlahan, laju, sederhana. Okay, force between particle sama juga. Kuat, sedang, paling kuat ke macam mana, tu je. Dah siap, nanti ni sama juga dia punya submission Sabtu minggu ni. Okay, jadi boleh, tak faham boleh tanya cikgu dulu apa-apa sebelum hantar. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okay, for those yang tadi show us, okay, this is your homework today. Okay, in this announcement homework, okay. For those that have printer, you can print it. After print it, you can paste it into your notebook, okay. Siapa yang tak ada, for those who don't have a printer, just salin this table. You can do it colorful, okay. How do I do it? Which one? You just print. If you have a printer, you can print it, okay. But if you don't have a printer, just salin this. Okay, based on textbooks lah. Okay, based on textbook and that slides that I will give you later. Okay, textbooks, page 25. Okay, this is as your notes, okay? Cikgu, Yes. hantar hari Sabtu kan? Yes, semua hantar hari Sabtu, termasuk yang video tu. Kecuali kumpulan yang baru dapat ahli tu, cikgu bagi extend. Tapi kerja ni kena hantar hari Sabtu jugalah. Boleh submit juga macam tadi juga dekat Google Classroom. Siapa dah hand in? Lajunya. Liana sila hantar ni. Nurliana. Bukan yang ni, ni task 1 ni hantar dekat task 1. Okay. Bukan hantar dekat homework. Ni boleh letak balik. Hantar dekat task 1. Teacher, Yes. how do I do it? Do I based on chemical or? Oh, this is for the states of matter. For based on this. Let me show you. Okay, based on this. And then based on your textbooks, page 25.
Okay, this is not based on one element or what. This is types of metal, phase of metals. We have solid, liquid, gas. Okay, so in solid and these three phases, in these three states, the properties of three types of metal, solid, liquid, gas. Okay, can you understand it? Or still confused? Wait, I'm talking about the homework. Yes, homework. The properties of different states. Mhm. How do I write like the shape? The shape. Arrange neatly, move randomly, or move freely. That's the shape. Or it have a fixed, for example, solid. It have a fixed shape. Liquid depends on the container. Gas depends on the container. Yeah. Alright. And For mass, maybe let me check first for mass. based on metal. Cikgu, apa homework je cikgu? Okay, for mass sama juga. Fix ke mass dia. For mass, for example, solid, the mass is fixed based on volume. Okay, but for gas, for example, can depends on the container. If the container is compressed very tightly, you can get the mass is fixed and then the volume is fixed. But if we release the gas in a empty space, like for example in the environment, the mass is not fixed and then the volume is not fixed also. Okay, can you understand it, Isham? Yes. Okay. Okay, jangan someone tadi siapa tanya soalan akhir ke? Homework cikgu bagi apa dia je? Homework cikgu ni. Ada dekat Google Classroom ni. Folder PDF ni, okay. Kalau ada printer boleh print, tulis, kemudian tampalkan dalam buku nota. Kalau tak ada printer, tak apa, salin je kotak-kotak dia ni, lukis, tulis elok-elok kat dalam buku nota. Ni sebagai nota juga. And then lepas dah siap, tak payah scan apa, takat gambar, upload je dekat Google Classroom. Nak tulis apa cikgu? Nak tulis apa? Tak plan apa? Pen apa dia? Dalam jadual tu tak letak plan apa cikgu? Tak dengar, boleh tulis tak dekat chat? Dalam jadual tu nak letak plan apa? Dalam jadual tu dia dah bagi properties dia. Nampak tak jadual dia dekat depan ni? Nampak cikgu, nampak. Belah kiri ni dia dah bagi apa bentuk solid ni. Adakah bentuk dia fix ke, tetap, berubah-ubah. Dalam buku teks, muka surat, boleh rujuk buku teks muka surat 25. Nanti cikgu tulis kat sini. Okay, anyone ada lagi question sebelum kita dismiss? Cikgu, kerja tu nak lukis ke? Kerja tu nak lukis. Lukis bentuk yang apa, bentuk keadaan benda-benda tu. Sekejap ya. Bentuk slides. Okay, untuk ada satu je yang dia minta dia lukis. Okay. Mana dia? Okay, which is arrangement of particles. Okay, arrangement of particles ni kita lukis macam yang dalam sini. Kita lukis zarah dia tu. Kalau macam solid ni, dapat-dapat. Liquid ni macam mana bentuk dia. Yang tu je kena lukis, yang lain tulis. Boleh, faham? Okay. Okay, ada lagi soalan? Sebelum cikgu habiskan, cikgu boleh tak gambar jadual tu cikgu hantar? Boleh, nanti cikgu hantar dalam Telegram. Cikgu hantar ya, homework. Sekejap je.
Sekejap Alright. Okay, kalau siapa tak ada okay, Sania, okay, cikgu dah jawab soalan Sania. Okay, siapa nanti kalau tiba-tiba dah habis kelas baru teringat ada soalan, boleh je tanya dalam grup. Okay, before kita habiskan kelas ni, okay, kita tengok ni. Kita dah belajar hari ni tentang 3 types of matter. Okay, solid, liquid, gas, their properties. Okay, kemudian what is matter? Okay, kita tahu example of non-matter and matter. And we know that cat is either solid or liquid, depends on its circumstances, depends on its inilah masuk konteks. Same juga macam when we want to classify solid, liquid or gases, depends on the temperature, room temperature and pressure, and standard temperature and pressure. Okay, lastly, this is your homework, and then this task yang kita dah buat tadi. Okay, before we ended, okay, kita tengok ni. How do you say goodbye to copper? See you later. Do you get it? See you, the element symbol. Yes. Alright, okay. Is it funny or cringe? A bit Funny. Or lame? Alright, okay. Okay, sebelum cikgu nak habiskan, okay, remember that for elements, kalau kita tulis elements for carbon, you only C. The C is capital letter, okay? But for elements that have two huruf or more than one alphabet, for example copper, the first letter is capital letter, and then the next letter is huruf kecil lah, okay? So nanti macam aluminium, AL. A is capital letter and L is not capital letter. There is no number dalam simbol, only letter saja. Alright, okay. Okay, nanti cikgu akan sharekan, I will share this recording in Google Drive. I will give the link, but it will take time lah sebab need to process it first. Okay, maybe besar juga berapa gig. Alright, okay. Thank you everyone. Thank you, cikgu. Ada soalan tu bertanya cikgu. Tanya je dalam group. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Thank you. Thank you. Cikgu. Okay, sebelum tu nanti cikgu akan hantar link kehadiran dalam Telegram. Nanti semua kena isi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, nanti next class kita punya link still sama juga. Thank you, cikgu. Welcome. Jadi cikgu nanti boleh tolong resend tak? Diri dulu. Tolong apa? Resend balik. Lukisan. Send balik link ni. Nanti cikgu send apa? Link rakaman ya? Tak, link yang ni lah. Ni tu cikgu dah pinkan kat dalam grup. Okey, terima kasih Okay, cikgu. sama. Saya left tau. Okay, left. Okay, bye-bye. Bye. Bye, semua Bye, boleh. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Saya mohon undur diri. Okay, jangan reverse. Okay, cikgu pun left. Bye-bye. Apa tu on camera? Hello.